Right. So jadi kalau kita, if let's say kita believe in karma kan, is it a dosa or something, Ustaz? Assalamualaikum geng, kita kembali lagi di dalam lagi satu episod di dalam podcast Macam Ustaz. Alhamdulillah. Sihat sangat. I so tanya tu tapi kita Melayu gitu lah Ustaz. Kan? Apa lagi kita nak tanya? Dah makan belum? Dari mana? Dari luar. Saya tak tahu kan. Kadang-kadang kita tanya soalan ni kelakar-kelakar. Ya, okay geng, korang macam mana? Sihat Alhamdulillah semua. Aku doakan korang semua sihat Alhamdulillah. Semoga everything dalam kehidupan korang semua berjalan sebagaimana korang telah dream of lah. Impikan. Betul. Okay, jadi macam biasa dan tiap-tiap episod mesti ada yang macam biasa. Follow, like, share. Jangan lupa share seramai-ramai so that kita boleh hashtag kongsi pahala. Okay, jadi Ustaz, alamak saya tercik pula. Cik, bunyi cengkrik. Saya 2-3 hari ni Ustaz. Saya 2-3 hari ni Ustaz. Saya macam ada flashback kan Ustaz. Saya fikir-fikir balik hidup saya kan. Saya ada macam self-reflection. 2-3 hari ni lah. Okay. Jadi saya fikir macam, apa hidup aku ni macam not smooth lah. Not as smooth. Macam kadang-kadang saya cari apa silap dia. Nanti saya fikirkan dulu masa-masa saya muda kan. Macam cara saya berbual mak saya ke. Ataupun dulu zaman-zaman gemilang kan. Zaman-zaman cocok langit kan. Jadi saya kadang-kadang fikir, alamak, ni mungkin aku punya karma Ustaz. Tapi kita Islam tak ada karma Ustaz. Betul. Kan karma ni bukan dari Islam lah. Dari Islam kan? Bukan. Dia dari mana Ustaz? Tapi itulah macam orang semua selalu sikit-sikit karma sebab dia general. Dia in general lah. Sebab kita pergi sekolah semua berbilang bangsa apa. Kan? Then something happen cakap this is your karma lah. Karma is real. You see that day you borrow my thing, you never give back, now you lose your thing. This is your karma. Betul lah. So karma apa? Dia punya tagline dia, what goes around comes around. Kan? Betul. Yang famous tagline kan. Betul. So macam it is universal lah. Semua orang gunakan tagline ni, gunakan istilah karma ni. Tapi karma tak ada dalam Islam. Dalam Islam ada qada and qadar. Betul. Kan? Tapi kalau saya fikir macam sama Ustaz. Oh ya. Ada beza. Of course ada beza. Banyak perbezaan je. Ada beza yang kita boleh kupaskan insya-Allah. Because dia ada persamaan sikit. On top of perbezaan ada juga persamaan dia. Jadi itu yang kita nak. Dia terlalu dia punya actually dia very thin line lah kan. Yes, the line is thin lah. Tu bezakan antara karma dengan qadar. Right. Saya kalau fikir macam in general saya fikir macam no lah karma is not Islam is not karma. You know, in Islam we believe in qada and qadar. Cakap je. Tapi sebenarnya tak tahu sangat dia ni perbezaan je apa. Because macam saya cakap aja sama lah. Kalau kita tengok dari luar je actually sama je kan. Dan inilah yang akan kita perbualkan pada episod ni Ya, insya-Allah. Soal karma, qada and qadar. Yes, insya-Allah. I don't blame you lah. Kenapa macam selalu fikir you akan reference point you is karma. Because itulah topik perbualan semua orang dan semua akan balikkan pada karma. Betul. Tapi Islam bukan totally nak refute ataupun tolak the konsep karma. Cuma kita mesti bezakan apa yang Islami, apa yang tidak. So karma ni saya dengar dia konsep daripada orang Hindu ataupun orang Buddha. Yang geng-geng ni semua dia orang percaya Hindu, Buddhism kan. Kalau Thai apa? Thai Buddhism kan? Yes. Yes. Thai semua dia orang percaya ni benda. What goes around come around. Yeah. So diorang macam diorang tak percaya Tuhan lah. Diorang percaya tentang the soul is eternal. And they believe in this concept called reincarnation. Oh yes. Kau akan kalau perangai kau macam anjing, kau punya next kau jadi anjing. Yes. Kan? So itulah. Kau buat baik, nanti kau dapat baik. Kau buat benda buruk, nanti kau dapat timbal balik yang buruk. Right. Ataupun bad consequence. Ya Ustaz, itulah Ustaz yang saya rasa macam sama dengan Islam. Sebab kita Islam pun kita punya understanding kan is that when you do good deeds, right, Allah will balas it with good things in your life. Kan? Allah akan berkat then give you the good things. Kan? Of course when it is bad deeds, sometimes kalau let's say bad deeds tu, they say a lot of bad deeds, you punya retribution is lepas mati kan, punishment in hell, apa kan. But kalau let's say
you punya bad deeds is towards your mom, diorang kata instant. Kan? Dia bukan punishment afterlife je. Dia during, Allah kasih instant je, balas balik instant during your this life, dia dah kena dah juga. Kan? Kasih cash. Bayar balik in cash. Jadi dengan ini benda ni, this concept ni, Islamic concept ni, dengan apa yang Ustaz cakap tadi tu, tu yang dia punya similarity between karma and qada and qadar ni. Itulah yang you cakap tu. Kalau kita buat buruk dengan mak kita, macam instant karma orang kata. Instant karma. So dalam Islam betul. Kalau kita buat baik, kita dapat pahala lah. Allah akan balas dengan kebaikan. Dan apabila kita buat benda buruk, of course kita dapat dosa. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan bro, Allah tidak berikan kita punishment atau hukuman semata-mata because of that particular action yang you buat. Di sini datangnya konsep kifarah dalam Islam. Have you heard of kifarah? Yang Ustaz cakap last week tu apa? Kifayah. Tu apa Tu fardu kifayah. Fardu kifayah kan apa kewajipan upon satu masyarakat. Right. Ni kifarah. Kifarah ni macam mana pula Ustaz? Ni si Farah ni. Minggu lepas kita bawa Sain. Kiai Farah. Kifarah. Farah. Kifarah ni macam mana Ustaz? Mungkin you pernah dengar kafarah? Pernah? Kafarah pun tak pernah. Kurafat saya tahu lah kurafat. Tu kurafat ni kaf. Okay. So kifarah ni ada persamaan dengan kafarah. Kafarah tu dalam Islam is macam you buat satu pelanggaran dalam satu ibadah tu, then you kena bayar penalty atau fine. That's kafarah. Tapi kifarah pula yang kita nak bincangkan sekarang with regards to karma. So kifarah I would say is the Islamic version of karma. Tapi kifarah is only specific mengenai balasan buruk bagi perbuatan buruk. Right. Example? Okay. Contohnya hari ni contohnya dulu bila zaman sekolah you bully your kawan. You pernah cerita kan? Alamak. Ni tak best ni. Part-part macam ni aku tak suka. Aku tak suka. Terus sekarang besar panjang jadi bapa orang, orang pula bully you. Anak saya bully saya. Anak ke? Kan? Betul. Kena bully balik dengan anak. Then you terfikir, alamak, adakah ni sebab dulu aku pernah bully orang, betul. bully aku? Is this karma? Okay, this could be kifarah. Kifarah tu apa? Allah datangkan your kids as a medium. Allah hantar orang lah. Allah masukkan mereka dalam kehidupan you semata-mata untuk uji you, and kebetulan untuk balas your perbuatan yang bully orang tu bila you kecil. Right. Kira dulu I bully, jadi I berdosa. Yes, you berdosa. Jadi Allah nak maafkan I punya tu dosa. Dia kasih I this ujian. Macam gitu ujian untuk agar your dosa terhapus. Ujian correct. Yang diakibatkan oleh your anak yang bully you. I see. Okay. Tapi on top of that bro, kifarah ni tak semestinya atas one particular action yang you buat dulu. Contohnya bully. Kifarah juga boleh datang dalam bentuk ujian ataupun musibah. Ujian ni kan, bila saya cakap pasal ujian, dia tak semestinya sebab perbuatan buruk pada masa lalu. Ujian ni boleh Allah kasih you to make you a better person, and also maybe to hapuskan dosa you and up level you, naikkan darjat. Yes. Ujian ni juga boleh buat you macam tukar hala tujuan dalam kehidupan you supaya you cari cara kehidupan yang lebih baik yang akan lebih dekat kepadanya. Contohnya I bawakan lagi satu contoh. You mungkin suddenly jadi millionaire dalam kehidupan. Then you macam bangga diri, you macam makin jauh daripada Tuhan, you know. You dah lupa daratan, jauh dengan dah kurang buat baik dengan mak bapak sebagainya. Tapi you just fokus dengan family, you joli dengan kawan, you lebih engage in, you know, bila you dah kaya kan you boleh buat apa yang lebih senang nak terjebak dalam dosa kan, maksiat. So ni yang terjadilah kehidupan you. So daripada Tuhan nak, sebab Tuhan sayangkan you, Tuhan tak nak you macam hanyut jauh. Tuhan dalam sekelip mata you jadi bankrupt. Dia ambil balik semua. Tiba-tiba macam ada company semua nak sue you, you ada tersilap langkah, then sekelip mata you kena court order, you kena transfer your asset semua back to zero. Right. Bukan berarti Tuhan benci you. Sebab Tuhan sayang you, Tuhan kasih timpakan ujian ni. So you tengok mungkin dulu you tak ada macam nak rampas harta orang, you tak ada nak scam orang, tak ada. Tapi sekarang the kifarah yang kena tu ada berkenaan dengan harta. So this is one of the perbezaan kifarah and karma. Karma is directly based on the what past you do action, last time. Yes. That specific action. Correct. Tapi kifarah
dia many reasons other than many cara. Dia tak semestinya that particular action. Correct. It can be an action that is from the past. Yes. It can be ujian lah, you cakap. Ujian that Allah gives so that you get closer to Him. Correct. Kan? Right. Faham. Fair enough. So qada and qadar ni pula is another subject by itself. Okay, you bayangkan ada 3 bulatan. Inner circle, middle circle, outer circle. So paling kecil ni karma. Yang lebih luas ni kifarah, yang lebih luas lagi, lebih ke circle qada qadar. Right. Because bila kita cakap pasal qada qadar ni, dia ada cakap pasal dia ada sentuh pasal perbuatan baik, perbuatan buruk dan God's plan for you. Tu dia. Dia lebih general, dia lebih komprehensif. It's not specific. Dia more generic. Lebih meluas. Betul. So karma kifarah is just one component of qada qadar. Right. Qadar ni it encompasses everything, all aspects of your life story from A to Z. Daripada kita punya beginning sampai kita punya the end lah. Yes. Kan? Correct. Right. So jadi kalau kita if let's say kita believe in karma kan, is it a dosa or something Ustaz? Sebab karma ni is a belief. Tapi this belief bertentangan dengan Islam. Kita boleh dosa, kita boleh syirik, na'udzubillah. Oh, boleh jatuh syirik Ya, sebab karma ni dia adalah anasir ataupun apa nama dia? Ia adalah ideologi orang Hindu ataupun Buddhis kan. So dia macam is a foreign punya ajaran. And dia kena dengan akidah, kepercayaan. That's why boleh jatuh syirik. Right. Because karma ni dia actually is macam you cakap tadi, karma ni actually very similar to one of kifarah punya component. Kan, the component of things that you do in the past and you dapat you kena sekarang. Exactly, kan? Right. So kalau kita sebagai Muslim kan, macam mana kita nak make sure yang kita ni tak terjebak dalam sesuatu yang akan menjatuhkan syirik itu? So, faham tak? We can rephrase your question. Okay, let's say because karma is for the non-believer kan. Karma is because of something that you do from the past, right? Yes. Right? And kirafah kan ada banyak komponen you cakap. Satu is kifarah, satu is ujian, satu is because of what you did last time. Yes. Kan? Correct. So that component of what you did last time, Allah give you now, kan? Dia very similar, dia actually almost similar dengan what the non-believer believe, which is karma. Kan? So kita as a Muslim ni, macam mana kita nak mencegahkan diri kita daripada, Okay, saya faham. faham? Terjatuh daripada, because kita believe kan, dan dia terjatuh daripada antara satu perbuatan yang syirik. Okay. So the fine line between, because kita dah bincangkan, kita dah faham, ada persamaan antara karma dengan kifarah kan? Correct. Satu non-Islamik, satu Islamik punya fahaman, ideologi. The fine line is, bila mana kita something happen in our life, kita balikkan kepada selain Tuhan. Kan? Tuhan tidak boleh dipersekutukan. Contohnya kita ibadah, kalau kita ada niat untuk please other people, kalau kita ada niat for other worldly intentions, ibadah tu kan dah tak ikhlas. Tak ikhlas maksud opposite tak ikhlas apa? Boleh jadi syirik. Syirik kecil. Riak syirik kecil. So bab karma pula. Something bad happens to your life. Oh, ni perbuatan aku. Oh, sebab ni kelemahan aku. Ada semua benda selain daripada Tuhan yang kita jadikan sebab dia. Betul. Because in karma there's karma there's no element of God. There's no element of qada qadar. Tapi in kifarah kita balikkan kepada kekuasaan Tuhan, kita balik kepada qada qadar. Itu dia. Correct. Dia. Betul. Kira because in karma we only blame ourselves. Kita bukan cakap blame kita think that apa yang terjadi tu pasal kesilapan kita sendiri. Kita lupa what you reap is what we sow. Correct. Sedangkan dalam Islam, it's not necessarily what we reap is what we sow. Of course, kita dapat dosa bila kita buat dosa. Kita buat jahat, pahala sebab kita buat baik. Tapi kita nisbahkan kepada siapa tu? Atas berlaku perkara ni. You get right. It is because of God's will. God's decree. Yes. Dia actually cara kita fikir je kan. Betul tak? Cara kita fikir yang ada kaitan dengan kepercayaan, faith. Betul. Itu yang danger dia lah. Right. Jadi kalau kita means macam mana tau guys? Means kan,
Kalau macam sesuatu terjadi, actually it's not wrong for you to think that it's because of your wrongdoing last time. It's not wrong. It's not wrong, kan? But you nak kena understand, kalau kita as a Muslim ni, kita nak kena ada this kepercayaan yang because kita buat kesilapan kita yang dulu tu, Allah beri kita ujian yang kita dapat ni. Betul? It actually comes from Allah. Yeah, because without Allah's will, that ujian pun tak akan datang. Okay, nicely phrased. Kan? Yeah. So that's why jenis perbezaan je cuma satu ada that concept of belief in God, which is Islamic way kan. Lagi satu is dia tak ada lah. Dia cuma fikir aku yang salah lah ni. Betul. Exactly. Kan? Apa pasal aku tidur berlengkur macam babi? Ni mesti pasal dulu aku babi. Hidup lama aku. Semua je salahkan. Aku dulu makan babi. Tadi saya dulu ada jangan makan babi Ustaz. Termakan babi. Tak tak salah. Selamat Tuhan maafkan. Ini dengan sengaja saya dulu ada kawan Cina kan. Good friend lah. Saya good friend semua Cina Ustaz. Yalah. Jadi I was very close lah dengan my one friend kan. Jadi kalau berbual, tapi dia very staunch Buddhist. Jadi bila dia berbual kan, pastilah ada ni benda. Kau punya life dulu kan, kau mesti gini lah. Kau punya life akan aduh. Mesti got to do with the before life, after life kan, reincarnation lah, kelakar dia. But he's a good friend lah. Right, understand. So now kan Ustaz, kadar and kadar ni, you cakap je in general kan. Tapi I rasa masih ramai orang tak understand betul-betul kadar and kadar tu apa. So maybe I think kalau you can touch about that kadar and kadar kan, I think it will benefit a lot of people. Okay. So macam apa meaning dia kadar and kadar? And kenapa our life as a Muslim is evolve around kadar and kadar? Okay. So kita bila kita panggil diri kita Muslim, kita harus beriman kepada 6 perkara. Dan salah satu dia adalah beriman kepada qadar-qadar. Sebab kalau kita tak beriman ataupun kurang yakin, it means that kita belum lagi a true believer lah. In layman's term kan, qadar and qadar ni apa maknanya? In layman's term. Qadar-qadar tu is it ketentuan Allah or what? Okay, untuk simplify segala apa yang Allah dah tuliskan dalam dari segi apa yang akan berlaku dalam kehidupan kita, ataupun segala apa yang diciptakan kan, apa yang akan berlaku sepanjang hayat mereka. Apa yang Allah ciptakan tu bukan hanya manusia, tapi specifically beings yang ada nyawa. Apa yang nyawa selain manusia adalah jin dan binatang. Jadi tubuh-tubuhan tu dia subkategori. So basically segala apa yang Allah tuliskan dan segala apa yang Allah tentukan untuk kita, yang dah dituliskan sejak 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan kita semua. Langit, bumi dan segala apa. Dia dah Allah tulis dulu. Sebab you tahu tak what's the first creation of Allah? Apakah makhluk pertama yang Allah ciptakan? Tak tahu. Is a pen. Tak. Pen ingat dinosaur. lah. Pen tau. Tak tahulah pen ni macam mana. Tapi pen ni Allah suruh dia buat apa? Allah suruh dia tulis setiap perkara. Pen. First. Allah, okay, you ada tablet kan ni, iPad ni kan. Allah pun ada tablet. Tapi tak tahu tablet sana tu. Dia punya teknologi lagi tinggi. Dia cakap benda tu tulis sendiri Oi. Confirm tablet Allah bapak besar. Sebab apa? Dia tulis semua takdir makhluk-makhluk dia. From A to Z. Comprehensive. Dia suruh pen ni tulis. Tapi dikatakan this tablet ni di mana ink ni is physical ink lah. Sebab dia kata apa? Lembaran telah kering. Bila orang dalam Islam kita bila kita kata the pages have been dried. Maksud dia apa? Takdir kau dah ditentukan. Because maksud apa? Pen ni dulu tulis. Dah kering, maksud dia is confirm your takdir. So ini cerita dia tentang qadar. Yes. Right. So qada, okay, apa dia? You teruskan. Tambah sikit lagi. So qada ni is more of Tuhan punya ilmu tentang apa akan berlaku nanti kepada setiap makhluk-makhluk dia. Qadar is to put that prior knowledge into existence to make it happen. So actually both of them qadar ni related. It actually basically refers to the same thing lah. Right. Allah's destiny, ketentuan Allah, takdir, semuanya yang kita lalui ni qadar. Gini. Yang telah kita lalui qadar. Yang kita sedang lalui qadar. Yang kita bakal lalui qadar. Sebab kita punya time lain daripada time Allah.
Allah bila saya cakap prior knowledge tu, maksud dia sebelum all of this happen. Kira all of this bound to happen in the eyes of Allah. Right. Ya. Dia dah tahu dah. Dah tahu. Kan? Daripada kita just a sperm cell, dia dah tahu dah. Untuk Allah tak ada past, present, future. Untuk kita, Allah punya time satu je. Kita punya time tu. Dah macam Matrix kan? Yes. Keadaan kadar. Jadi wow. So setiap langkah, setiap event, setiap kejadian yang berlaku dalam kehidupan you, bro, kan, Tuhan dah tahu dah. You nak buat tu, okay, cakap pasal qadar ni juga. Untuk kita percaya, yakin qadar dengan betul, dengan accurate, kita mesti yakin yang kita ni, Allah berikan kita free will ataupun choice. Maksud dia, Tuhan tak macam control kita 100%. Maksudnya Tuhan created the good and bad. Tuhan ciptakan benda yang baik untuk kita, yang buruk untuk kita. Tuhan ciptakan syurga, Tuhan ciptakan neraka untuk kita pilih. Dan Allah berfirman, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan kematian untuk menguji siapa yang lebih baik amalan dia. So maksud dia apa? Allah tak ciptakan kita sia-sia. Allah ciptakan kita untuk menguji. So from there, apa yang kita faham, kita ada diberi pilihan, kita ada choice. Right. It's up to us to choose. Yes. However, our free will or choice, Allah dah tahu kan, is in the boundary of Allah's qada and qadar, of Allah's decree. Faham tak? Means your free will cannot go against Allah's so means ketentuan. Yes. Faham tak? So Allah punya ketentuan ni, dia kira macam gini kau jalan pergi sini, A kau pilih this route, B kau pilih this route. Kalau kau pilih B, ini jalan cerita kau. Allah dah siapkan semua Exactly. Dah macam main game yang tu kan. Game apa? Ada kan, supaya diorang boleh relate. Game apa tu? Actually dalam Apa game Sims? Ustaz, even dalam Netflix pun ada tau interactive movie. Serious? Interactive movie. Kira you as a Macam like say rock climbing kan. Nanti dia letak okay, you nak choose A ke B. Kalau A, dia akan go to the left of the mountain. Kalau B, dia akan go to the right of the mountain. Tapi dia jauh, tengok Dora Explorer, something like that kan? Something like that. Betul. Macam gitu hidup kita actually Okay, sekarang kita nak hadirkan more realistic punya senario. Contohnya, tiba-tiba anak you sakit teruk je. Ataupun your mom lah. Your mom sakit teruk, na'udzubillah lah, satu hari. Then, you yakin Tuhan ni maha penyembuh, Tuhan ni akan sembuh. So, dengan keyakinan Tuhan sembuh ni, aku tak buat apa lah. Buat apa aku nak hantar doktor, buat apa aku nak kasi ubat, buat apa aku nak jaga dia. Tuhan, at the end of the day, Tuhan ni maha berkuasa, maha penyembuh kan? Dia yang tulis segalanya. Tapi you tak doa kepada Tuhan supaya minta kesembuhan, you tak hantar jadi doktor. Versus you doakan your mom tiap malam, then you hantarkan doktor, you duduk tepi dia, you selalu minta you selalu standby apa dia nak, you perkenankan. You rasa masa satu yang higher chances ya Allah nak kasih kesembuhan. With effort ke without effort? With effort. Tu dia. So itulah kita punya perjalanan towards jannah, towards paradise. Memang Tuhan dah tentukan kita masuk syurga neraka. Tapi kalau kita tak beramal, tak minta ampun, tak melakukan amal soleh, tak betul ilmu, tak belajar fardu ain, macam mana kita expect Tuhan masuk syurga? Kan? The chances are higher if you take the route of making effort. That's why there's an equation in the equation of qadar. Betul. It's free will. Bila Ustaz cakap macam gini kan, saya dah rasa bila saya imagine hidup saya ni kan, dah boleh terbayang dia punya matrix je kan. Actually Allah dah buat itu maze dalam kehidupan kita kan, untuk kita punya free will tu kan. Dia dah bikinkan kita dia punya jalan kan. Kau ikut jalan ni, jalan ni, syurga lah kau sampai. Kau ikut jalan ni, sekali kau U-turn, neraka lah kau pergi. Actually dia dah tulis everything for us. Yes. So that's now then I understand kenapa dia adalah rukun iman yang ke-6.